Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi. Amin. Kata pengarang, maka sayugia bagi bawah pada empat, bagi bawah bagi keempat daripada bawah. Maka sayugia bagi yang berakal bahawa adalah wujudnya selama-lama dengan limpah kurnia Allah Ta'ala dan kemurahannya kerana mengurniakan ia baginya akan ilmu dan akal, dan memberi petunjuk ia baginya kepada ibadah dengan tiada ada terdahulu baginya sebab dan usaha dan ikhtiar, dan menegah Allah Ta'ala akan setengah manusia daripada ilmu dan akal dan petunjuk dengan semata-mata keadilannya. Berarti situ tengok. Kita masih lagi berbicaraan berkenaan dengan wujud. Wujud ni yang berapa dulu? Yang ke-9 lah. Yang ke-9. Bab yang ke-9. Sebelum wujud dulu takabbur. Last sekali kita berhenti itu dengan dalil. Dalil Allah SWT, dalil pengarang bawah ni Allah sebut wallahu khalaqakum wama ta'malun, dan Allah yang mencipta kamu dan mencipta apa yang kamu buat. Nah, kemudian bawa juga dalil wa ma tasyauna illa an yasha Allah, dan tidaklah mereka itu berkehendak dan tidaklah kamu berkehendak, tasyauna kamu berkehendak, illa melainkan an yasha Allah, waktulah kehendak Allah untuk jadi. Maknanya kita ni dalam setiap waktu, setiap detik, setiap saat berada dalam fi masyiatillah, dalam kehendak Allah. Ataupun kalimah kalau orang belajar sifat 20, iradah, iradatullah, masyiah, iradah ni benda tulislah, makna dia kehendak. Kita berada dalam kehendak Allah setiap saat, setiap detik, setiap perkara, sama ada buat jahat atau baik. Inilah perbicaraan rukun iman yang ke-6. Al-imanu bil qadaril khairih wa syarrih, beriman atau percaya kepada qadar baik dan buruk. Perkara baik, perkara buruk berlaku semua dalam ketentuan Allah. Iradatullah, fi iradatillah atau fi masyiatillah. Ni dalil Quran. Masya Allahu kana wa ma lam yakun lam yasha, wala wa ma lam yakun lam yasha. Masya Allah, kerana apa yang Allah kehendak jadi, dan barang apa yang tidak jadi itu Tuhan kehendak. Barang hak tak jadi, wa ma lam yakun, barang hak tak jadi, lam yasha, Tuhan tak kehendak, tak jadi. Tak mungkin ada perkara yang jadi dalam keadaan Tuhan tak kehendak tiba-tiba jadi, tak ada. Tidak satu perkara pun, sama ada rahsia atau zahir, jadi dengan tanpa kehendak Allah. Itu kena faham oleh. Maknanya dalam perbicaraan bab tasawuf ini, pada fardu ain kita memahami apa itu wujud, sebab wujud, cara nak atasi wujud. Ia sentuh juga kait dengan hakikat takdir. Hakikat takdir Allah SWT. Maka bila pengarang, kita sambung hak malam ni pengarang sebut apa? Maka sayugia bagi yang berakal. Sayugia ni patut.
bahasa moden kita patut. Maka sayugi, maka patut bagi yang berakal, berakal yang salim, berakal yang sejahtera, maka patutlah bagi orang yang mempunyai akal yang sejahtera, akal yang comel di sisi Allah, akal yang baik ialah yang mempunyai iman yang baik, akidah yang baik. Sayugi ni bahasa Arab dia yang bari ni patut, sewajarnya. Sayugi bahasa lama tapi mudah sajalah fahamnya, tak payah mana tu. Maka sayugi bagi yang berakal, yakni berakal yang salim, yang sejahtera, bahawa adalah ujubnya yang berakal, ujubnya orang yang berakal itu. Tak. Berakal dah kalau mari ujub selama-lama dengan limpah kurnia Allah Taala. Ni mari mana hak tu kerana dengan iradatullah. Allah takdir jadi mari wujud dengan kita ni dengan keadilan Allah. Bukan Allah zalim atas kita. Dan kemurahannya Allah Taala kerana mengurniakan ia baginya, mengurniakan ia Allah baginya orang yang berakal, akan ilmu dan akal, dan memberi petunjuk hidayah, dan ilmu beri, akal beri, dan memberi petunjuk ia baginya, beri pula petunjuk kepada ibadah. Maksudnya buat ibadah. Orang kita ni buat ibadah dengan petunjuk Allah. Ni pasal nak tahu cara nak atasi masalah wujud ni, menyedari bahawa hak Tuhan melakaui tu. Hak Tuhan melakaui. Jadi buat benda wujudnya. Kalau sedar bahawa Tuhan melakaui, kita pandai ilmu agama, kita banyak buat ibadat, Tuhan beri belaka. Bukan kerana kita buat pada hakikat. Tu bicara pada hakikat, iaitu kait dengan rukun iman yang keenam, percaya qada Allah Subhanahu Wa Taala, hakikat takdir setiap berlaku semua Tuhan buat berlaku, bukan kita. Tak ada hak lebih pun hak Tuhan beri, hak comel, hak jadi hebat lebih comel ni bila kita duduk pegang atas sandar atas diri, hak tu jadi wujud. Dengan tiada ada terdahulu baginya sebab dan usaha dan ikhtiar, Tuhan boleh beri. Tak ada sebab, tak ada usaha, tak ada ikhtiar pun Tuhan boleh beri. Kehendak Tuhan. Ada sebab, ada ikhtiar, ada usaha, kehendak Tuhan. Tak ada sebab, tak ada ikhtiar, tak ada usaha. Ada sebab, ada ikhtiar, ada usaha. Awak tulis je, dia takkid, dia panggil penekanan. Tuhan belaka. Ni cakap bahasa hakikat takdir, hakikat perbuatan, panggil af'alullah. Dia cakap bahasa af'alullah, semua perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, wujud kepada dalil hak sebut dulu. Dan Allah lah yang mencipta kamu, dan Allah juga yang mencipta apa yang kamu buat. Wa ma ta'malun wa khalaqama ta'malun, ai wa khalaqama ta'malun, ayat tu wallahu khalaqakum. Wallah tu dan ingatlah, seolah-olah ada perkataan wa'lam annallaha, seolah-olah ada perkataan yang gugus itu. Wa'lam annallaha khalaqakum, dan ingatlah bahawa semuanya Allah buatmu. Wa khalaqallaha ma ta'malun, dan wa khalaqallahu ma ta'malun, dan Allah juga yang buat apa yang membuat. Ya, perbicaraan berkenaan af'alullah. Af'alullah ni perbicaraan kait rapat dengan al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman atau percaya dengan qadar baik dan buruknya, hak Tuhan berlaku. Cakap pasal i'tiqad tu. Cakap adat dak gitu. Hari-hari ni cakap adat, kita cakap ni pasal i'tiqad. I'tiqad dalam hati. Tak ada siapa tahu melainkan kita. Tak ada siapa tahu melainkan kita, sebab tu tak boleh nak pakai. Semua kita yang anggap ada ni dah IC Islam, beranak sebagai orang Islam kan.
Walau i'tikad salah sekalipun, Tuhan tahu. I'tikad salah sekalipun, Tuhan tahunya. Kita dah tahu. Kita hukum Islam belaka. Mati tanang sebagai orang Islam. Bermuamalah dengan dia sebagai dia seorang Islam. Nah, hukum dia atas nama Islam. Bila cakap dari sudut ilmu, ni hakikatnya semuanya Allah SWT belaka buat. Bila cakap adat tak boleh nak hukum atas orang. Lepas tu orang pula hak main ilmu hakikat. Kena faham, tak cukup kena tahu ilmu syariat. Maka hukum cakap adat tidak boleh dihukum kafir. Hukum cakap adat ni biasa kita tubik mulut. Makan obat baik, makan nasi kenyang. Jangan main bisa takut darah kayak gini. Tak. Kau kata kainat tidak memberi bekah makhluk, kan budak beri bekah Tuhan belaka. Lah anak main bisa tengok. Boleh. Tu orang panggil cakap adat tak boleh ambil hukum. Sebab cakap adat itu zahir. I'tikad adalah pasal ilmu iman atau ilmu akidah ni benda i'tikad, benda pegangan masing-masing dah bila belajar selesai tak apa masalah hak dah belajar, lepas tu berasa pandai ni masalah. Jadi bila kita bincang ni wujud ni bakat dalam hati, mana kita tahu melainkan diri sendiri. Kalau dah belajar memang payah. Kalau dah belajar macam mana nak tahu? Maka wujud dosa hati. Serupa takabur dosa hati juga, tapi takabur beza dengan wujud benda apa? Takabur membandingkan antara yang lain dengan kita. Lalu kita rasa kita lebih pada orang lain. Wujud tak payah banding jadi wujud. Kita rasa kita hebat, kita lebih, tapi tak banding pun orang lain. Wujud. Tu wujud. Berasa diri benda nak kata orang kata mudah perasan. Perasan tu wujud lah tu. Rasa hebat tu wujud tu. Rasa tinggi, rasa lebih. Tapi tak ada situ. Kita baca dah dulu dari sisi takrif. Rasa hebat, rasa lebih, rasa tinggi tanpa mengembalikan kehebatan itu daripada Allah. Itu baru wujud. Kalau kita memang kita tahu orang iktiraf dan kita sedar ilmu kita lebih pada orang, tapi kita tahu ilmu ni daripada Allah, tu bukan wujud. Tu kena faham molek. Tak. Tapi bila keluar mulut mesti dengan perkataan yang tawaddu'. Tak boleh lah aku memang lebih pada dia. Apa tau? Banding dah. Tak boleh. Banding tu tak boleh. Sebab lawan tawaddu' ialah takabur. Jadi banding, bila banding takabur, macam sifat iblis. Jadi wujud barang dalam hati padang hak dia saja. Ya. Kalau sifat masuk rumah dia. Jadi kita pergi dah tahu dah dia. Malaikat tahu lah. Malaikat tahu lah. Tu kan catat malaikat bukan semua jenis malaikat. Malaikat yang dipertanggungjawabkan untuk mencatat. Mana bukan semua bukan semua malaikat tahu dia ada tugas masing-masing. Kiraman katibin, malaikat yang mulia tugasnya yang mencatat. Dia catat. Rakib dan atik nama kita beri, kita orang Melayu beri kan. Ma fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tuhan kata tak ada barang mula apa tu melainkan di sisi ada rakib atik. Rakib atik tu kan catat. Tapi itulah Ustaz. Itulah tu Allah dia tahu. Malaikat ni dia catat apa yang kita buat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perkara-perkara yang malaikat dah catat tapi Tuhan tahu. Contohnya berapa bilangan ganjaran yang kita dapat kerana sabar ataupun kerana kita puasa, tidak boleh dihitung dengan bilangan. Banyak amalan lain dihitung dengan bilangan, dengan sabit, dengan mari daripada hadis Nabi SAW. Tapi sabar tak ada bilangan. Puasa tak ada bilangan, nak khabar banyak mana. Simpan di sisi Allah, Allah tahu nak beri banyak mana esok-esok. Tapi malaikat catat tak dia puasa. Catat dia puasa. Kan malaikat tahu tak? Tahu. Catat dia puasa, tapi banyak mana nak beri. Macam kita semayang berjemaah boleh 27. Malaikat tahu kita boleh 27.
Kalau hak paling sempurna boleh 27. Sebab ada ulama je kira sese 27 tu kerana dia hakikat 27 darjat tu mari mana sese. Jadi malaikat tata banyak mana. Malaikat catat ni 10. Buat ganjaran 10. Tak. Infak fi sabilillah ganjaran 700. Malaikat catat. Gandaan hak bulan puasa malaikat catat berapa. Mana-mana perbuatan yang ada bilangan yang ditentukan. Baca Quran berapa huruf ada. Tak. Gandaan bulan puasa pula malaikat catat. Tapi hak dak tahu bilangan malaikat tak boleh nak catat. Dak nak bentang esok-esok dicatat amalan tu hak kita buat saja. Berapa tak tahu. Gitu. Begitu juga dengan ikhlas Tuhan tahu. Tak. Kita buat sesuatu tapi ikhlas Tuhan tahu. Tak ikhlas Tuhan tahu. Serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud mari dalam hati. Dosa hati. Dicatat. Dicatat dosa wujud, dicatat dosa riak, dicatat dosa takabur. Dicatat dosa sum'ah. Dibentang esok. Dan dosa ini antara dosa-dosa yang memberatkan timbangan belah kiri. Kita jauh, na'udzubillah. Maka faham bahawa wujud ni tak perlu banding hak lain pun jadi wujud kat pasal kita. Rasa kita hebat. Perasan kita hebat, perasan kita lebih pada orang. Kita lebih tak pada orang tu, tak banding orang, tapi kita rasa lebih. Tanpa mengembalikan kelebihan kehebatan itu daripada Allah. Kalau kita kembalikan, memang realiti sungguh lebih pada orang. Tak, ada bukti-bukti. Tapi kita tahu mai, hadza min fadli rabbi. Ni hak kelebihan Tuhan beri. Hadza min fadli rabbi, Tuhan khabar. Kisah mereka kan cerita kisah siapa? Kisah Nabi benda. Disebut hadza min fadli rabbi, Nabi Sulaiman tau. Tak silap Nabi Sulaiman kisah dia. Hadza min fadli rabbi. Ini kelebihan hak Tuhan beri. Dia tahu lebih tapi daripada Tuhan. Ada tak mesti orang hak berasa dia lebih tu wujud selalu tak. Bila tak mengembalikan apa ni lebih itu daripada Allah SWT. Sebab hak wujud ni hak mari daripada diri dia berasa kan. Sebab tu i'jab bin nafs dalam Quran sebut. I'jab bin nafs. Perangan orang Islam, dah orang mukmin, perang Hunain. Dia wujud dengan diri. Dak ingat, dak ingat. Hak Tuhan beri dia berasa. Sebab gantung kepada kebendaan kan. Kita ni manusia ni adalah kebendaan kau. Pasal makhluk kan. Termasuk tu. Kerana lupa ia daripada Allah. Kerana tu lupa daripada Allah. Sebab tu kita dilatih supaya mengingati Allah SWT sentiasa supaya jadi orang yang sudah kita hamba. Hak lebih hak Tuhan yang jadi belaka kita. Maka tidak dinamakan wujud kalau kita anggap apa yang lebih daripada hak ada pada diri kita itu sedar itu daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala, itu bukan wujud. Kemudian dan menegak Allah Ta'ala akan setengah manusia daripada ilmu dan akal dan petunjuk dengan semata-mata keadilannya, keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tu sebab adil. Tak boleh i'tikad dan tak boleh sebut mulut. I'tikad satu hal, sebut mulut satu hal, bahawa Tuhan dah adil buat gitu. Maknanya tak. Orang hak mari, orang jenis wujud. Orang hak mari tak ada hidayah pun ke dia, nak mari dengar. Dia tak ada ilmu dah tapi tak ada hidayah nak mari dengar. Nak kita lain. Nak. Ni ada orang asal malih ilmu tidak pernah tinggal, mari sokmo. Ilmu fardu ain umpamanya. Maka orang ni daripada hidayah daripada Allah SWT, petunjuk Allah. Boleh dapat ilmu ni. Ni mari Tuhan atur tu dalam hati supaya mari. Ada setengah orang ajak pun tak pergi. Orang ajak pun tak pergi. Menunjukkan petunjuk daripada Allah SWT. Allah yahdi man yasha. Allah beri petunjuk siapa-siapa yang dia kehendak.
Tapi kita ni, tugas kita ni ajak orang. Waktu kelemahan kita lah, kelemahan kita semua mengajak orang kepada agama. Umumnya kita cakap kepada agama lah, mari dengar surah masjid. Tak, mari belajar fardu ain. Kita ni bertugas dia ajak orang kepada agama. Orang-orang macam orang golongan tabligh ni satu kelebihan bagi dia pasal saya berani pergi ajak orang. Tak. Kejayaan sebenar kita atas dunia ialah taat kepada Allah SWT, menjauhi segala larangannya, mentaati segala suruhan Allah SWT. Ni layan gitu, dia syarah-syarah sikit, ajak orang lagi. Orang lagi, payah nak cari orang yang boleh buat gitu. Sedangkan memang tugas kita mengajak orang hak tinggal agama ni kepada agama. Kena gitu. Tak padang hidup kita berasa macam semayang bang dah. Tapi semayang bang pun tidak berdasarkan kepada ilmu yang benar. Ikut-ikut sahaja. Takut tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia belajar rumah tak apa. Hak tak belajar, ikut-ikutan sahaja. Orang kat takbir. Rokok, tidak, sujud, bagi salam. Semata-mata kerana ikut. Tak tahu betul ke, tak tahu nak beza wajib sunat. Tak semua telah lagi nak beza pula, hak ni sunat abang, hak ni sunat hai, hak ni makruh. Lagu mana semayang dia? Lepas tu ajak tamu mari. Itu petunjuk Allah, tak ada. Ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tak ada orang kehendak tu melainkan hak Tuhan kehendak tu tu jadi. Lepas tu abang ada jadi. Ma yasha Allah, ma sya Allah kana wa ma lam yakun lam yasha wa ma lam yakun lam yasha. Barang hak Tuhan kehendak jadi, barang hak Tuhan tak kehendak tak jadi. Bila tak jadi maknanya Tuhan tak kehendak. Mu tak mari kerana Tuhan tak kehendak. Lagu mana kita nak buat gitu? Almarhum Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dia sebut dalam kuliah dia. Dia kata dia ada satu ayat Quran menceritakan tentang maqam ijtiba, dia panggil. Maqam ijtiba ni maqam nabi-nabi. Dia tahu tak? Orang tu tahu tak dia jadi nabi tak? Lepas mai wahyu khabar nabi. Bukan kehendak dia, Tuhan latih. Maqam ijtiba, Tuhan pilih dia jalan hidayah. Itu juga dengan orang hak mari, Tuhan pilih dia jalan hidayah. Jadi dia kata mari kita sepakat sama-sama berdoa. Allahumma ja'alna mimman ijtabaitana. Perbanyakkan doa itu. Doa tu dia buat berdasar kepada ayat Quran, maqam ijtiba bagi nabi, kisah nabi ya. Nabi Ibrahim kalau tak silap, kisah. Jadi Allahumma ja'alna, ya Allah Tuhan kami, jadikan kami ni mimman ijtabaitana, daripada golongan yang engkau pilih. Biar Tuhan pilih kita duduk dalam hidayah. Saya ngajar semalam ada satu masjid ni, kuliah jemputan je. Orang ni walaupun setengah tu Tuhan dah pilih dia mari surang mayabang. Tapi Tuhan tak pilih dia nak dengar kuliah. Asal kita nak start kuliah ya tubik lah. Saya tua pula. Bukan orang sini saya tua kat lain. Tubik. Kita pun kita sebut sikit sebut tegur secara tidak langsung menyentuh dalam tazkirah tu. Masuk. Ada tiga. Tapi duduk belakang, nyanda belakang. Nyanda belakang mana? Dia cakap tu kita dengar. Masjid bukan surat. Dia cakap tu kita dengar. Hidayah ni bukan milik kita. Tuhan wi hak dia kehendak. Tuhan wi hak dia kehendak dengan keadilannya, dengan semata-mata keadilannya, keadilan Allah. Jadi kalau kita berasa kita ni takut aku ni hati kerang, minta dengan Tuhan supaya lembutkan hati kita. Istighfar banyak-banyak. Semayang taubat. Buat segala perkara sunat yang membolehkan, mudah-mudahan Tuhan beri kita maqam ijtiba. Tuhan pilih kita letak dalam hidayah. Gitu. Orang-orang kafir tu, anak orang kafir. Kita ni nasabah Melayu, sebab Melayu jadi sinonim dalam Melayu, Islam Melayu. Di Malaysia Melayu Islam, masuk Melayu, orang Cina kata. Masuk Islam masuk Melayu.
Dah orang kafir. Anak orang Buddha, orang Kristian, Buddha banyakkannya kalau Cina masuk Islam. Kem dia. Tempat saya belajar dulu ada seorang dua doktor pensyarah masuk Islam Cina. Terkenal dalam Malaysia ni banyak ni asal dia Hindu. Dr. Ravi Abdullah. Mari mana dia boleh masuk Islam? Dia bukan macam kita tubik-tubik nama Islam lalu Muhammad bin Abdullah kena molek nama. Mari mana? Ni Tuhan pilih. Nah, dalam kehidupan dia mari cari sebab fitrah manusia ialah nak kepada kebenaran. Tu fitrah asal manusia. Siapa pun dia. Lahir sebagai Yahudi, lahir sebagai Nasrani, Kristian, Hindu, Buddha, nak kepada kebenaran. Kebenaran tu Islam, fitrah dia panggil. Tak. Bila hati comel nak kepada kebenaran, tidak disaluti lagi dengan kehendak kebendaan, tak. Nak jawatan, nak pakar, nak jaga kedudukan, maka Tuhan dorong dia cari kebenaran sehinggalah dia masuk Islam. Itu istibah Tuhan pilih. Tapi ada sebab dalam hati dah nak. Adik kita ni hak Islam dah. Kita takut kita nama Islam jauh pada Islam. Jauh pada ajaran sebenar. Hak i'tikad pun kita tak tahu betul kedok kita pegang. Sebab tu kena belajar. Nama betul dah Islam. Nama kena Maulid Fatimah. Dah besar-besar bila kerja panggil Fatih. Dah. Khadijah nama. Panggil Keti. Lepas tu dak berakhir pakai tudung-tudung pasal dak moden. Rambut jebok warna rambut. Pergaulan bebas. Mari mana Tuhan Melaka. Tu hakikat kita cakap. Lepas tu kalau Tuhan Melaka tak ada dia. Tak. Bila cakap syariat tu pilihan dia. Bila cakap syariat pilihan dia. Maka hak kita zahir cakap mesti atas asas syariat. Dari sanda atas hakikat takdir. Bila atas asas syariat baru kita dak ada sekabut. Bahawa ini adalah angkara tangan sendiri, pilihan sendiri. Tu syariat. Maka sabar kena hukum. Tak? Macam hak jenis tina galak nak jenis orang nak suruh laku dah pakai ketak-ketak. Jual air buah kononnya. Gaba orang datang bukan mahram. Pilihan dia. Maka kena kejilah perbuatannya. Bukan diri dia. Bukan zat dia, tapi kena keji perbuatan tu. Sebab tu tanggungjawab syariat juga. Nahi mungkar tu tanggungjawab syariat. Jadi doalah kita, Allahumma ja'alna mimman istabaitana. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkan kami atau jadikanlah kami golongan yang Engkau beri, Engkau pilih. Istabaitana, yang Engkau pilih. Pilih mana? Pilih duduk dalam hidayah Allah SWT. Taufik duduk dalam taufik, iaitu hidayah Allah SWT. Dan hendaklah takut ia akan mencabut Allah Ta'ala akan segala nikmat yang tersebut daripadanya. Dan boleh jadi bahawa ada pemberian itu istidraj atasnya, atas seseorang itu. Hendaklah takut ia seseorang akan mencabut Allah Ta'ala. Maksud takut Allah cabut akan segala nikmat yang tersebut daripadanya, daripada seseorang itu. Dan boleh jadi bahawa ada pemberian itu, pemberian mana? Pemberian merujuk kepada kelebihan hak ada pada diri dia. Hak comel, hak lebih berilmu, hak banyak amal, hak ada perasaan wujud tadi itulah. Cara nak faham bahawa kita ni supaya hilang perasaan wujud, kena ada pertama hakikat dulu orang kita baca dah. Pertama, tahu semua ni pemberian Allah. Yang kedua, kena timbul rasa. Rasa mana? Takut. Tuhan nak cabut bila-bila masa. Kalau tak ada rasa takut tu, orang panggil dia dihiasi dengan perasaan al-amnu. Sebut molek takut salah sebut.
Boksa lagi jadi nama pati. Al-amnu. Maksud dia aman daripada seksaan Allah. Dia wujud tu, dia tak berasa kena seksa. Ni. Sifat tu sifat orang kafir. Sifat al-amnu itu sifat orang kafir. Wal ya'su, sifat putus asa, sifat orang kafir tau. Al-amnu lawan dia al-khawfu. Lawan al-amnu al-khawfu. Maksud dia sifat aman daripada seksa Allah, lawan dia takut kena seksa. Al-khawfu. Lawan kepada al-ya'su ialah war-raja, ar-raja. Lawan kepada putus asa adalah ar-raja, harap. Jadi kena takut. Kita ni kelebihan Tuhan boleh ambil bila-bila masa. Jadi kita harap, timbul ar-raja, kita harap bahawa Allah SWT kelebihan hak ada ni Tuhan ada tarik ni, maqam ni kalau kira rendah lagi, tapi itu tetap ada dalam perbicaraan tasawuf. Sebab dia akan ada tinggi rendah. Mana khauf tinggi, rajak ke tinggi. Ada hak seimbang, 50-50, 50%, 50%. Khauf dengan rajak sama. Tu orang pertengahan. Hak khauf tinggi, rajak rendah lagi. Hak tu orang hak ibtidak, orang hak baru nak taubat daripada dosa banyak, baru nak taubat, takut sungguh Tuhan esok bila dia baru sudah, takutnya Tuhan azab di hari akhirat. Lama dah taubat, buat amal, hati kau bersih, naik sikit-sikit martabat. Harap tu tinggi sikit. Harap dengan Allah SWT tinggi sikit. Khauf tu kurang dah dalam hati. Bukan tak takut tanya ni, takutlah dengan azab Allah, kena sebut takut. Ia orientasi dalam hati kita. Tu maksud dia. Orientasi tu mana hak lebih. Jadi bila lebih rajak tu mana maksud dia kau tinggi dah. Gitu. Jadi dua tu dia tak ada langsung, kena ada pula. Maka dalam konteks ini, bila dah kita tahu wujud tu dosa besar, kita nak buang, kita kembali pertama, lebih yang menjadikan kita wujud tu semua lebih daripada Tuhan buat belaka. Yang kedua, Tuhan boleh cabut bila-bila masa. Kita pun insaf. Baru tak betul aku berasa aku hebat kan? Tuhan. Kadang orang hebat ni tak berasa, dia tak berasa Tuhan boleh ambil. Sebab tu dia boleh berasa besar diri. Ni bahaya kepada orang bila sampai tahap tu dia payah. Jauh daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama hak jadi takabur ni berat. Bila tahap takabur ni adat kata memang Tuhan dak beri hidayah. Innallaha la yahdi qaumal mutakabbirin. Semuanya Allah dak beri hidayah kepada, dak beri petunjuk kepada orang-orang hak takabur. Golongan takabur. Biasa golongan takabur menindas orang yang lebih lemah pada dia. Ini bahaya. Seperti firman Allah Ta'ala hendak biar ini. Jadi bahawa ada pemberian itu istidraj atasnya. Jadi bahawa ada pemberian itu, pemberian kelebihan hak ada pada dia yang menyebabkan dia wujud itu istidraj atasnya. Istidraj ni apa? Istidraj maksud dia Tuhan hias diri dia dengan nikmat yang menyebabkan dia jauh daripada Tuhan, sesat. Tuhan beri dia lebih berilmu tapi dia jauh pada Tuhan. Pasal dia berasa dia hebat. Hebat hak dia sendiri bukan hak Tuhan beri. Tu orang jauh pada Tuhan. Istidraj. Tuhan beri dia kaya. Hebat aku kaya. Banyak harta. Dia berasa usaha dia sendiri bukan hak Tuhan beri. Dia tak pergi kepada etika asah. Patut Tuhan belaka kan? Istidraj. Menyebabkan dia jadi kena molek pergi pada sombong pula. Banding hak orang lain pula. Tu tak boleh dah. Istidraj atas seorang yang wujud itu. Begitu jugalah dengan kelebihan-kelebihan lain pun. Comel, molek orang comel je gong gong. Kalau hak gong betul itu nampak tu takabur, cakap tu baik mulut. Kalau hak dalam nampak molek je tapi dalam hati dia berasa. Tu wujud comel aku buat. Padahal Tuhan
Kena sekali kena simbah orang deki, simbah asid muka habis hudung, kena aksiden habis dak comel dak ropong. Nak kata benda. Hilang habis hilang. Jadi kita kena ingat Tuhan beri, Tuhan boleh ambil. Tuhan beri, Tuhan boleh ambil balik. Nak Tuhan belaka. Istidraj. Ni istidraj dalam konteks perbicaraan tasawuf. Kalau istidraj dalam konteks perbicaraan kitab Usuluddin, kitab tauhid. Tahu? Apa istidraj? Istidraj ialah apa ni, kalau kata dalam Quran kisah-kisah hak tu macam zaman Nabi Musa, maka ada orang hak diberi istidraj, iaitu sihir. Sihir ni ia ada istilah sihir. Jadi Tuhan beri satu-satu benda kelebihan berlaku atas seseorang itu, menjauhkan dia daripada Islam. Istidraj. Istidraj dalam konteks ni lebih apa sekalipun tak tunggu mencari adab. Maka ia adalah istidraj, kerana menjauhkan diri dia daripada Allah SWT. Seperti firman Allah Ta'ala, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Artinya membuka oleh Allah Ta'ala atas mereka itu akan bermacam-macam daripada segala nikmat atas jalan istidraj. Kalimah istidraj dah timbul dah sininya, timbul di makna situ. Hingga apabila sukacita mereka itu dengan segala nikmat yang diberikan akan mereka itu, menyeksa Allah Ta'ala akan mereka itu dengan terkejut. Baghtah. Baghtatan itulah terkejut. Idza farihu bima, hatta sehinggalah idza sekiranya farihu mereka bergembira bima dengan apa utu yang diberikan kepada mereka itulah akhadnahum Allah, yang kami beri kepada mereka itu, kami ambil akhadnahum, kami ambil mereka itu, maksud ambil mereka itu ini beri seksa sini ya. Baghtah, ngejut. Beri ngejut ni maksud dia kan, beri ngejut ni Tuhan boleh beri atas dunia. Hak dalam di akhirat tu memang confirm dah. Atas dunia Tuhan boleh beri, orang panggil azab atas dunia dengan ngejut. Dan ini yang berlaku kepada umat-umat terdahulu yang sombong-sombong. Kerana istidraj telah berlaku kepada mereka. Tak? Dah sudah hak Tuhan belaka. Tuhan beri terbalik bumi, Tuhan beri banjir besar. Ni semua ni sebab dengan dosa ni. Dan firman-Nya sambung hak tadi, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Artinya selagi kami ambil mereka itu sedikit-sedikit daripada pihak tiada mengetahui mereka itu akan dia. Makna istidraj itu menghimpirkan kepada seksa Allah Ta'ala. Menghampirkan ni. Ia je menghimpirkan sama kau. Menghimpirkan ia je situ. Menghampirkan maksudnya. Menghampirkan kepada seksa Allah Ta'ala. Dan diberi tangguh sedikit-sedikit. Seperti mereka yang hendak menangkap ayam. Wallahu a'lam. Nakak ayam lagu mana? Pertama dia sebut sini sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, surah Al-Qalam ni. Dan kami beri beransur, nastadrijuhum, beri ansur-ansur kepada mereka, min haitsu la ya'lamun, daripada arah hak mereka tak tahu. Kok mana mari beransur-ansur ni? Tuhan tarik sikit-sikit tunjuk, tapi mereka dak kembali kepada Allah. Tuhan beri peluang dengan maha pengasih Allah ni, beri peluang lagi atas dunia ni. Tak juga siapa akan mampu lah orang gini. Bila mampu tu tak ada peluang dah. Neraka jawab dia. Ada kata orang hok mari menyakit besar-besar ni payah nak kembali dah. Tapi Tuhan beri peluang juga. Sebab kalau kisah Firaun pun Tuhan beri peluang dah. Beri peluang juga. Tuhan tahu dak Firaun tu kafir ke suk.
Tuhan tahu dah dia itu jadi musuh Allah dan lawannya adalah Nabi Musa. Tapi idhaba ila fir'auna innahu tagha. Tuhan tahu dah, tahu. Dah bawa ke kafir tahu dia. Idhaba, pergilah engkau Nabi Musa dan Nabi Harun ila fir'aun, kepada Fir'aun, innahu tagha, sungguhnya dia itu tahu. Tuhan tahu dah, Tuhan suruh juga. Inilah sifat dakwah. Kita tahu dah orang jahat, kita ajak juga kepada Islam. Lepas tu ada kata dah balik dah ikut Islam dah pesen ni. Dah ikut pun kena apa juga. Tu tugas kita. Supaya Tuhan dak esok-esok tanya dah mu ajak dah orang ke Islam. Kita kata kita wadah dakwah. Orang tambah nak orang dah. Beri hidayah. Tugas Tuhan. Allah SWT beri hidayah. Kita bukan tukar beri hidayah, kita khabar bahawa inilah agama Allah SWT, agama hidayah. Tapi dia tak mau terima. Tak ada. Kena gitu. Jadi tugas kita ni kena khabar Islam, kena khabar keindahan Islam dengan pelbagai jalan. Tugas kita. Orang terima tak terima nombor 2. Mustahak kita istiqamah atas jalan Islam itu sehingga kita mati. Dan kita ajak orang pun istiqamah, kita ajak orang kepada Islam sehingga kita mati. Maka disebut situnya tangguh sikit-sikit dia beri. Makna istidraj itu menghampirkan kepada seksa Allah Ta'ala dengan diberi tangguh sedikit-sedikit. Seperti mereka yang hendak menangkap ayam. Perumpamaan ayam ni faham orang guna lagu mana? Ayam kita nak rakap. Kita nak kacak ayam lagu mana? Tak berbadi. Mana jauh, kita duk congok kalau kita pergi dekat lari. Kita duk congok tu pun tak apa dia makan. Korkak makan. Sabar masa khak kita pegang. Gitu. Jadi soalan orang hok ada apa ni, hok nyakit wujud tadi tu. Tahu? Ataupun hok ni dia bawa ni dalil orang hok dapat istidraj dengan umum, maknanya dosa-dosa besar ada orang zalim. Tahu. Jadi golongan gini Tuhan masa dah nak suruh apa ni taubat sikit. Dak juga. Lagi, dak juga. Hampir tu menghampiri mau. Siapa masa mati dah kena dak taubat. Termasuk hampir kau dekat. Sikit dak juga. Maknanya dosa mung tu seolah-olah penangkap ayam. Dosa hak mung buat tu seolah-olah penangkap ayam. Bila kau buat, kau dekat dengan kebinasaan Kau buat, kau dekat. Siapa masa dosa mu tu takak mu siapa mati. Takak ayam boleh takak ayam meleh itanya. Adik gitu. Tak sedar. Bahaya galik dengan dosa, tak sedar siapa akan mati. Sebab tu bila kita nitah tu kita kena ingat Tuhan buat mari. Tuhan kira kita nitah dalam hati suruh tobat, kita tangguh kan? Jangan tangguh tobat nak tangguh kalau mikir buat jahat mikir lu. Kalau buat jahat, buat baik jangan tangguh. Nak tobat tu jangan tangguh. Tobat selalu, sebab tobat ni mudah je. Tobat ni benda dalam hati, mudah je. Mayang sunat taubat, sunat. Tubik mulut istighfar, sunat. Walaupun hakikat istighfar itu adalah taubat. Tapi sunat sebut hak mustahak dalam hati. Ini dalam hati tu kita kembali kepada Allah, itu adalah taubat. Cuma cukup rukunglah. Pertama, tinggal serta-merta. Kedua, ada nadamah penyesalan. Ketiga, iltizam tambah, azam untuk tambah, kembali buat. Cukup tiga ni. Dalam satu kait dengan perbuatan zahir, dua kait dengan hati. Itu rukun taubat. Tiga ni je. Mudah sahaja. Maknanya tinggal serta-merta perbuatan. Kalau kata cakap pasal hak dosa wujud itu, benda batin. Jadi tiga-tiga adalah batin belaka. Dalam hati belaka. Ni tinggal dosa wujud. Azam tak ambuh dah. Kena ada penyesalan. Menyesal. Bila menyesal ni kena ingat, kita tak boleh ni kalau kita buat dosa kita pergi cerita kat orang. Sebab dosa ni aib. Dia dosa kita dengan Tuhan je.
Tak payah dah cerita kat orang. Dosa ini adalah aib bagi seorang orang mukmin. Jadi rahsia kita dengan Tuhan je lah. Kalau orang dah tahu dah, ayo cerita. Jadi biarlah kita ini jadi orang yang sentiasa mendapat maqam istiba, maqam mau Tuhan pilih kita duduk dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, dan Allah lah yang lebih tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah.